Baik, ini perkembangan yang baru kami terima. Ini khususnya melihat kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP akan melaksanakan skim harga maksimum keluarga Malaysia SHMKM sebagai langkah untuk menstabilkan harga barangan keperluan pada masa ini di samping memastikan keberadaan bekalan di pasaran. Menteri KPDNHEP Datuk Seri Alexander Nantalinggi dalam kenyataan memaklumkan skim ini akan berkuat kuasa pada 7 Disember 2021 hingga 31 Disember 2021 yang akan melibatkan kawalan harga ke atas item-item tertentu seperti ayam, telur ayam dan beberapa jenis sayur-sayuran. Antaranya melihat kepada kenyataan ini, antaranya adalah seperti ayam hidup, ayam standard, ayam super, telur ayam grade A, telur ayam grade B, telur ayam grade C, kacang panjang, cili merah, tomato, sawi hijau, kobis bulat import iaitu dalam kurungan Indonesia dan China tidak termasuk Beijing. Dan yang terakhir sekali adalah timun. Dan dalam kenyataan ini, kalau boleh saya bacakan sedikit, diharapkan langkah ini akan berjalan dengan lancar dan membantu menstabilkan harga barangan di pasaran dan pengumuman harga bagi barangan yang terlibat akan dilakukan dalam masa terdekat iaitu ayam dan telur akan dilakukan di peringkat ladang, borong dan juga runcit. Manakala bagi sayur-sayuran, harga kawalan akan ditentukan di peringkat borong dan runcit. Senarai barangan akan dikaji secara berterusan dan akan ditambah ataupun digugurkan berdasarkan penilaian situasi pasaran. Dan semua pihak di seluruh rantaian bekalan dari kalangan pengeluar, pemborong, pengedar dan juga penjual dinasihatkan dan diberi amaran akan tindakan tegas di atas kegagalan mematuhi skim ini dan juga barang-barang keperluan pengguna lain. Ini adalah kenyataan media oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai skim harga maksimum keluarga Malaysia dan pastinya kami akan bawakan perkembangan lanjut dan artikel lanjut. Anda boleh terus ke astroawani.com dan pastinya laporan ini dalam buletin Awani selepas ini dan juga dipastinya di platform Awani 745. Baik, dalam cerita di sebalik berita pada waktu ini, seperti yang saya maklumkan pada awal tadi, 3 Disember pelbagai insiden dan juga kejadian ataupun hari-hari yang penting yang berlaku pada hari ini. Kerana sebelum ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang mana memaklumkan pengisytiharan bagi tarikh hari ini iaitu 3 Disember untuk setiap tahun dijadikan sebagai Hari Batik Malaysia. Permulaannya adalah untuk tahun ini yang mana kerajaan sendiri berharap dengan pengisytiharan hari tersebut ini akan dapat menggalakkan seluruh rakyat termasuklah pihak swasta dan juga semua masyarakat berbilang kaum untuk memakai pakaian batik. Jadi usaha berkenaan ini juga bertepatan dengan konsep keluarga Malaysia di mana seluruh rakyat berbilang kaum bersatu hati dalam menggayakan keunikan dan juga keindahan batik tempatan. Baik, untuk ini saya nak bersama dengan seorang tetamu di studio pada ketika ini iaitu Zaihan Muhammad Azin, pemerhati fashion. Mungkin sebagai permulaannya, ini adalah hari yang baru, hari yang disebut sebagai Hari Batik Malaysia. Saya tahu sebelum kita live ataupun secara langsung ini pun kita dah berbincang kalau bercakap tentang pemakaian batik dalam kalangan rakyat Malaysia ini sudah 20-30 tahun lalu telah pun diterap dan juga diamalkan. Tetapi bagaimana signifikannya untuk hari ini, Hari Batik Malaysia untuk 3 Disember? Apa maknanya untuk keluarga Malaysia, konsep yang diangkat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada ketika ini? Konsepnya adalah untuk saya rasa lah, untuk menerapkan sifat-sifat kecintaan terhadap kesenian Malaysia, especially batik, Dan kita, ini bukan kali pertama kerajaan mengambil tindakan untuk mempromosikan untuk memupuk pemakaian batik. Kita dah buat in the 70s, awal 2000 dulu and sekarang. So also nak sambung kepada apa yang tadi you sebutkan tadi. Janganlah kita pakai batik ni sekali setahun saja. Jangan pakai batik ni untuk 3 Disember sahaja tahun depan. Tak.
tapi kita mesti memupuk dan to encourage anak-anak muda ni untuk ada kecintaan terhadap seni, terhadap batik Malaysia. So, ya. Okey, kalau boleh saya nak bertanyakan tentang bagaimana anak muda ataupun golongan yang belia ini apresiasi mereka terhadap seni kreatif ataupun seni batik ini pada waktu ini. Sekarang ni sangat-sangat sangat-sangat encouraging, I think tiba-tiba macam diorang ni, orang muda ni, tiba-tiba dia macam terjumpa something new for them, Macam dia pergi selongkar almari bapak dia ke, grandfather dia ke, dan batik cantik. Sekarang ni apresiasi terhadap batik oleh orang muda sangat-sangat menggalakkan. And I hope it will stay that way selama-lamanya. Bukan setakat untuk 2-3 tahun ni sahaja ke ataupun untuk 3 Disember saja, tidak. Saya harap dia akan berterusan selamanya. Ada beberapa pandangan sebelum ini yang mengaitkan tentang bagaimana anak muda appreciate ataupun apresiasi anak muda atau penghargaan mereka terhadap batik tempatan secara khususnya hanya untuk mendapat tarikan ataupun perhatian khususnya di media sosial, hanya untuk mendapat likes secara ataupun untuk mendapat hanya mendapat followers ataupun pengikut semata-mata. Tetapi untuk waktu ini, adakah dengan galakan seperti Hari Batik Malaysia dan seperti yang dinyatakan oleh Zahan sebentar tadi, kalau nak pakai batik ni tak perlulah nak tunggu hari tertentu saja. Ataupun event tertentu saja. Event ataupun majlis tertentu saja. Mungkin selepas ini, bagaimana dan apa yang perlu dilakukan, usaha inovasi yang bagaimana yang perlu diterapkan oleh masyarakat secara khususnya untuk pastikan selepas ni batik tidak terhad ataupun tidak tertentu hanya kepada sesuatu majlis sahaja ataupun bagaimana? Kita kena bermula dengan kecintaan kita terhadap kita punya budaya. Dan kita jangan takut ataupun malu nak pakai batik to any event, Sebaliknya, kalau majlis tu meminta kita memakai pakaian formal, then batik adalah satu optionnya. Bukannya semestinya, tapi lainlah kalau dia kata black tie. Tapi kalau dia kata formal, then cuba yang muda-muda ni cuba pakai batik instead of pakai suit, So kita nak paksa orang pun tak boleh. Tapi saya rasa the development tu baru ni the CEO of Jaya Corporation dia dah announce that batik will be the dia punya baju korporat dia orang. So ini saya harap akan memberi impact kepada semua anak-anak muda ni untuk mengambil cue from there that it's okay to pakai batik. So kita nak kata macam mana nak susah, So hopefully benda ni, impact ni, and saya juga nak tengok badan-badan korporat yang lain tu mengikuti apa yang dibuat oleh Jaya Corporation. Okey, akhirnya lagi 2 minit yang akhir ini, bagaimana nak galakkan sektor swasta, sebab dalam apa yang diamanatkan ataupun dalam perutusan Perdana Menteri beberapa hari sebelum ini juga beliau mengharapkan apa yang digerakkan oleh di peringkat kerajaan ini, Hari Batik Malaysia di peringkat persekutuan ini setidaknya disambut oleh pihak swasta ataupun syarikat swasta. Tidaklah hanya memakai batik hanya bagi kaki tangan kerajaan saja. Mungkin pada waktu ini, mungkin sebagai seorang pemerhati fashion juga, bagaimana nak galakkan ini bukan saja pakai batik hanya untuk kerajaan, tetapi semua individu. Inilah yang dinamakan sebagai keluarga Malaysia akhirnya. Saya yang paling tak suka bila batik tu dipaksa kena pakai. So kita nak melahirkan kesedaran kepada orang ramai that batik ni cantik, batik ni sepatutnya dipakai bila masa sahaja. So kalau you kata macam mana nak encourage
apa nama ni sektor apa nama ni private untuk mempromotkan lagi pemakaian batik ni. I think kalau pada masa mulanya kita terpaksalah meminta kalau ada majlis meminta pakaian tu dress code tu sebagai batik. So hopefully lama-lama dia jadi it becomes part of the system. Okey, baik. Terima kasih Zaihani Muhammad Azim, pemerhati fashion yang berkongsi pandangannya khususnya melihat kepada hari ini 3 Disember yang disambut di seluruh Malaysia yang disebut sebagai Hari Batik Malaysia. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebab Itu. Saya Fauzian, kita jumpa lagi.